Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Hai, selamat tengah hari semua. Apa khabar? Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Okey, untuk minggu ni kita sejak kita keluarkan question and answer tu kan, jawab soal jawab, orang tak banyak lagi hantar. Alhamdulillah. Okay. Jadi kira masyarakat kita ni nak tahu lebih lagi, nak Betul. belajar lagi kan. Yeah. It's always good lah. Jadi at least kena satu orang kat dalam rumah tu yang tahu macam rukiahkan family. Betul. Dia sama macam medical lah. Kalau at least kat dalam satu rumah tu ada yang tahu macam nak CPR ke, macam mana nak kalau ada choke ke apa kan nak buat. So same dalam setiap rumah kalau boleh satu orang Mesti tahu pasal mesti CPR. tahu pasal rukiah. Pasal rukiah. Rukiah betul. Jangan pasal CPF pula dia nak keluarkan. CPF lain. Okay. Daripada kita tak akan sebut nama, kita initial aja. Encik A. Encik A. Assalamualaikum dan salam sejahtera Pocket SG. Waalaikumsalam. Encik A. Dia cakap dia nak gunakan tajuk ni ataupun The Cursed Eye ataupun The Gifted. Cursed Dia tak tahu, ada orang cakap macam macam third eye ke apa dapat gitu, macam ada macam kata apa? Lucky Okey, dia nampak usia 9 tahun ni, pada usia ketika 9 tahun, dia ada nampak macam kelibat, macam susuk Pontianak secara dekat berdepan dengan dia. Dia menggigil ketakutan, lepas tu sakit semua gitu kan. Sorry, lelaki perempuan? Lelaki. Encik. Kalau perempuan? Cik. Cik. Kecik-kecik ke boom. Boom, boom, boom. Okey, boleh saya teruskan? Boleh, silakan. Okey. Dia nampak akak cantik depan mata dia, menggigil sakit. Okey, after that dia cakap dah tak jumpa lagi, tak nampak lagi. Oh, tu sekali je Rasanya lah sekali kat sini sekali je. Selepas peristiwa itu saya tidak ada pengalaman seterusnya. Sekali je. Selepas meningkat usia, saya mula melihat makhluk-makhluk halus, makhluk gaib, pelik tapi benar. Bermula macam apa tahu? Pontianak, pocong, hantu galah, penunggu, makhluk hitam tinggi besar, saka seseorang dan makhluk-makhluk yang dia sendiri tak dapat kepastian jenis apa. Nak letak dalam kategori apa. Macam-macam jenis bentuk tu semua macam gitu. Pernah juga dia kerja di kawasan, setahu dia, di kawasan Changi ataupun Loyang. Dia beritahu di situ ada kawasan kampung orang-orang bunian. Wallahualam dia cakap gitu kan. Tapi dia pernah terlihat wanita berpakaian serba songket, batik dan bersanggul lalu depan dia. Yang peliknya, dia tak tahu daripada mana dia datang dan bukan sekali, nampak banyak-banyak kali. Kerap juga. So, dia nak tahulah apa ni macam mana, apa yang dia harus lakukan sebab dah kerap nampak dah sekarang ni. Okay. So, apa pertanyaan dia? Yelah, baru saya cakap dia main Pokemon lagi. Okay. Bukan Pokemon, Digimon lah. Oh, Digimon? Pertanyaannya macam apa yang dia dah lakukan. Sebab dah selalu nampak macam ni. Okay. Ataupun nasihat Ustaz untuk Encik A. Okay. So, the first thing is paling mudah sekali. Kalau seseorang itu, maaf kata yang boleh lihat, boleh nampak ke apa, dia kemungkinan besar sekali dia ada gangguan. So, diri dia perlu dirukiahkan setiap hari. So, rukiah tu tak cukup sebetulnya kalau nak baca Fatihah, ayat kursi 3 kul. Walaupun itu, that's the basic rukiah. Silakan, tak ada masalah. Cuma kalau boleh ditambahkan lagi dengan ayat-ayat yang lain. So, di antaranya surah Al-Baqarah. Jadi, kalau boleh baca surah Al-Baqarah, amalkan setiap hari baca surah Al-Baqarah. Yang mana dalam surah Al-Baqarah banyak sekali tentang ayat-ayat tentang jin, tentang sihir dengan lain-lainnya. So, it's always best to baca surah Al-Baqarah.
tak kisah, dia tak semestinya setiap hari you kena habiskan surah Al-Baqarah. You boleh take 3 days, you boleh ambil 5 days, you can take 7 days to finish it. Tapi lagi pendek jarak dia, lagi bagus lah. Lebih efektif. Okay, so amalkan terus menerus surah Al-Baqarah. Dengan terakhir sekali, apa yang disarankan oleh guru saya sendiri, bahawasanya ketika seorang itu selalu nampak, maka boleh ambil kira tangannya, 2 jari, iaitu ibham was sababah, iaitu ibu jari, dan juga sababah, jari apa ni? Jari telunjuk. Telunjuk. Jari ibu jari dengan jari telunjuk, kemudian you boleh letakkan. Okay. So seperti ini. Kat mana ni sekarang? Kat mana ni kita? Jangan takut, jangan takut. Anda berada di depan laptop. Okay. Laptop tak apa? Yelah. So ambil seperti ini. So dari tepi seperti ini. Ambil seperti ini. Kemudian bacakan daripada antaranya surah Yasin ayat ke-9. So dibaca, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang bermaksud apa? Waja'alna min baini aydihim, dan kami jadikan di antara mereka saddan, iaitu suatu penghalang, suatu perantara. Wa min khalfihim, dan daripada belakang mereka saddan, iaitu suatu perantara. Fa'aghshaynahum, dan kami tutup pandangan mereka, fahum la yubsirun, dan mereka tidak akan boleh melihat. So bila kita amalkan seperti itu, so setiap kali habis solat, pegang seperti ini, tutup mata, kemudian bacakan. So sebanyak-banyaknya. Boleh baca 7 boleh, baca 11 boleh, baca 21 boleh, 33 boleh, 99 pun silakan, tak masalah. Okay, kan. Baik. Macam main piano. Noti Macam mana ni tadi? Pasal letak sini. Okey, daripada Encik M pula. Okey, Encik M ni dia taruh voicemail sekali. Okey, so kita mainkan Dah, ready? Ready. Ya, saya masih ingat Ustaz Fali berkata yang kalau jin asyik ni kalau bersetubuh dengan wanita kaum hawa di dunia ini, selepas tu kalau mengandung anak dia akan bawa balik ke alam dia. Tapi yang saya ingin bertanya adalah, kalau sekiranya ada tak jin asyik wanita yang suka pada kaum hawa, kaum Adam lelaki di dunia ni, kalau dia dah suka tu, dia dapat memisahkan ke ataupun memisahkan pasangan masing-masing kalau benda macam gitulah. Itu soalan dia. Okey. Dapatkah kalau perempuan jin asyik lelaki akan ambil anak dia bawa ke alam dia. Habis kalau lelaki jin asyik perempuan, boleh tak ada goda kaum Adam kita ni semua, and boleh dapat pisahkan orang punya rumah tangga ke macam? Sure, can. So macam tadi. So ini panggil sebagai jin asyik. So jin asyik. Sama bahasa Melayu kita asyik. Ataupun ketika seorang itu mengasyikkan kepada seseorang. So maknanya ketika orang tu asyik, maknanya orang tu jatuh cinta, orang tu sayang, orang tu suka dengan orang lain. Okay. So jin asyik ni sama. Jin asyik kerja mereka itu saja. So dia akan suka dengan orang ni, suka dengan orang tu, suka orang ni, suka orang tu. So boleh daripada kaum jin ataupun daripada kaum manusia juga. So maknanya dia boleh suka kepada wanita dan dia boleh suka kepada lelaki daripada kaum manusia. So cuma biasanya kita selalu dengar adalah perempuan kan, tapi lelaki pun ada juga. So kadang-kadang kalau untuk perempuan, kadang-kadang dia sampai orang tu yang perempuan daripada manusia ni selalu mimpi basah. Maaf kata selalu mimpi basah, selalu ada lelaki yang datang kepada dia yang berbeza-beza setiap hari. Dan muka mereka ni ataupun jasad mereka ni, yang lelaki yang datang kepada mimpi mereka ni, betul-betul handsome, bagus, mungkin ada 6 pack ke apa semua, 8 pack ke apa kan, tak tahu kan. So all these kind of things yang dia akan tergoda. So dia akan mimpi basah every day, ataupun dia boleh sampai mimpi mengandung. Dan ada juga patient saya mimpi mengandung sampai mimpi melahirkan.
Dan dia bilang yang ketika dia melahirkan, rasa sakit dia sama. Seperti melahirkan di dunia ni. Macam Puan J Oh, Puan J pun sama. Oh ya, Kan? Puan J pun sama. Yes, true. So, benda macam gini is normal kat Singapore tau. Yep. Puan J, lepas tu ni pula Encik M. Encik M. JKLM, dia ikut Oh, tu jauh lah. JKLM. Maknanya. Okay. So, seperti itu. Kalau untuk lelaki pula pun sama. Dia akan selalu didatangi oleh perempuan yang berbeza-beza. Kadang-kadang jin asyik ni, mereka akan menyerupai bentuk yang sangat jelita, sangat menawan. Ataupun kadang-kadang kita tengok, maaf kata, kita tengok TV kan. Mungkin ada artis-artis tertentu yang cantik ke ataupun yang menawan, yang jelita. Boleh, malam tu juga jin asyik ni akan menyerupai wanita tersebut datang mimpi kita. So, sampai untuk mereka boleh mengandung juga. Fantasy So, kalau kita tengok, so hukumnya begini. Boleh tak manusia nikah dengan jin? What do you think? Boleh tak? No. Boleh? No. We can't have that relationship with jinn, right? Ya, tapi boleh ke tak dalam Islam? Kan Islam is all about dalil. Pernah lah Ustaz ceritakan gini, boleh kan? Boleh. Tak boleh lah. Katanya Boleh boleh. ke tak boleh? Betul-betul tak tahu boleh. lah, lupa lah Ustaz. Boleh tak boleh? Tak boleh, saya balik ni. Saya selawat dulu. Saya selawat. Okay. Saya ingat. Tak boleh. Tak boleh. Boleh kan? Okey, dia sebetulnya tak ada dalil Tak ada. khusus. Tak ada dalil khusus yang mengharamkan jin kahwin dengan manusia. Tetapi Imam Malik rahimahullah ta'ala, tahu Imam Malik? Imam Malik adalah di antara yang mengasaskan mazhab Maliki. Kan kita ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. So yang Imam Malik di antara ulama yang besar, beliau menulis kitab yang dipanggil sebagai kitab Al-Muwatta. So dalam kitab tersebut disebutkan bahawasanya memang tak ada dalil yang mengharamkan manusia kahwin dengan jin. Akan tetapi akrah, maknanya yang tetapi Imam Malik katakan akrah sama dengan kata makruh. So maknanya tak disukai, aku tak suka. Sebab apa? Kita tak nak in the future anak-anak perempuan kita datang kepada kita dalam keadaan mengandung sambil mengatakan bahawasanya ini adalah anak jin. Betul. Pernah kisah. Sedangkan dia tak tahu siapa bapaknya ataupun mereka melakukan zina tetapi memakai alasan seperti itu. Oh, ini anak jin. So kita tak nak anak-anak kita yang perempuan jadinya seperti itu. Sebab itu kata akrah, kalau boleh jangan, dan kalau boleh jauhkan. So inilah di antara dalil ataupun adanya wujud jin asyik ni. So dalam kitab-kitab ruqyah pun ada jin asyik seperti ini. So apa akibat dia ketika jin asyik suka pada seseorang tersebut? Dia akan rasa bahawasanya orang tu adalah milik dia. Walaupun dia belum kahwin. Kalau dia belum kahwin, biasanya kalau belum kahwin selalu mimpi seperti itu dan lain-lainnya. Ketika bertunang ataupun ketika nikah akan ada pergaduhan. Dan si lelaki pun akan mendapatkan gangguan. Sebab dia nak berdua-dua ni cerai. Biar apa? Biar You are mine. Biar you are mine. Itu. So untuk lelaki dan perempuan seperti itu, perbanyakkan ibadah sama-sama, melakukan solat jemaah sama-sama, puasa sama-sama. Biar apa? Biar hubungan erat tu lebih erat lagi hubungan tu. Jangan sampai jin asyik tu boleh masuk tengah-tengah. So have to be romantic antara satu dengan lain. Buat ibadah pun sama-sama berjemaah. Jangan si suaminya solat, yang isteri tak solat, ataupun sebaliknya dan lain-lain. Okay. So banyakkan ibadah je lah. Saya pernah mimpi tau Ustaz. Saya mimpi Kaabah. Masya Allah. Habis COVID. Okay, next. Soalan seterusnya. Betul-betul. Macam gitu. Oh, macam itu. Betul, sumpah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. 2 kali. Masya Allah. 2 kali tak silap. 2 kali. Azan. You azan tak? Azan tak? Tak. I nampak Kaabah besar. Yang hitam. Kaabah. Ya. Tapi azan tak? Tak. Sebab ada sebahagian ulama
Kalau Ini di nampak antara azan, tafsir mimpi. Ini berdasarkan ulama. Mm-mm. Menyatakan siapa sahaja yang mimpi azan. Mimpi azan? Mimpi azan. Dia dalam mimpi Oh, tu dia yang azan. Dia azan ataupun dia azan daerah Mekah ke apa. Maka ini menunjukkan bahawasanya tak lama kemudian setelah itu dia akan pergi haji ataupun pergi umrah. Katanya begitu. Tak lama. Tapi tak ada 100% pun demi itu. Tapi itu adalah qaul ataupun perkataan daripada ulama. Mungkin insya-Allah betul, mudah-mudahan. Mungkin tak, itu berdasarkan pengalaman mereka. Ada siapa nak sponsor? InsyaAllah lah ada orang nak sponsor, betul. Kita boleh buat. Ada orang nak sponsor Untuk saya pergi sana. punya ni, kita buat umrah sekali. Umrah bersama puaka. Puaka punya. Ada orang nak sponsor saya pergi sana. Alhamdulillah. Tapi saya berdoa, adakah ini masa untuk saya pergi? Maksudnya macam, adakah ini sesuai ataupun tidak? Sebab saya suka kalau saya nak pergi, gunakan duit saya sendiri. Rasa macam sedap. Tapi ini sponsor, you pergi sana, you nak kena ambil gambar-gambar gitu. Bagi saya, nanti tak khusyuk. Kita orang dah kasi tanggungjawab untuk ambil gambar gini-gini, buat macam vlog ke apa gitu. Tapi mana satu ni, so saya doa lah. Kalau betul ni untuk saya pemudahkan. Kalau tak, no, because saya tak sedap. Tak jadi. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ke berapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Salam you all. So you all. Oh, you all. Ya, Waalaikumsalam. You all. Daripada Encik Hashtag. Encik H. Hashtag H. Okay. Saya nak tanya sikit bab pendamping ni. Kadang-kadang bukan kita yang nak, tapi benda tu yang dah mendamping kat kita. Kadang-kadang bantu menjaga kita dari makhluk dia sendiri. Wow. Okay. Jadi apa hukumnya Ustaz? Okay. So, ini di antara kalau kita tengok dalam salah satu kitab juga, di antaranya Salimul Battar, dikatakan bahawasanya ada sebahagian orang yang tanya dengan beliau, macam mana kalau kita tak minta pendamping, tapi ada jin yang nak damping kita ataupun nak bantu kita without kita sendiri minta. So, dikatakan mubah, itu diperbolehkan. Asalkan you tak minta tolong dengan mereka, you tak memuja mereka, you tak rasa mereka ni akan memberikan kesembuhan kepada pesakit you ataupun untuk diri you sendiri, itu tafadhal, dipersilakan. So, masa kita tak minta, mereka sendiri yang nak menolong. Jin tau, bukan malaikat jin. Yang nak menolong, jin Islam contohnya nak menolong ke apa, itu tanpa you minta, tanpa you ketika pengobatan, you tak minta dengan dia untuk bantu sekali, untuk hancurkan jin yang ada kat dalam pesakit ni semua, you tak minta tu, fadal, dipersilakan. Tapi jangan pula rasa macam megah diri, ada orang bantu aku. Itu dah salah Ya. So tak boleh lah. Tak boleh kan? Tak boleh. Tak. Yang bantu Allah Subhanahu. Tu kira ignore lah. Dia ada tak ada, ignore je lah. Yes, sebab itu ignore je. Macam tak ada pun actually. Walaupun bantu, tak payah tahu lah. Bodoh je. Takutlah mana You don't need them also. Betul. Apa-apa pun jangan fikir kalau you pergi tempat gelap, tak takutlah benda ni akan tolong aku. Tu kena dah salah Ya, salah. Ya. Okey, Encik H, faham ya? Alright. Ini alamak. Saya tak tahu ni budak memang budak. Lelaki ke perempuan saya tak tahu. Daripada TF ajalah TF okey boleh. Assalamualaikum The Waalaikumsalam. Puaka Team. Waalaikumsalam. Jawab Puaka Team. Okey. Paksa. Bagus. Memang wajib untuk ini. Saya umur 14 tahun. Saya sekeluarga mengalami gangguan dah lama juga. Bapa saya dah rukiahkan rumah dan diri kita semua, tapi gangguan tetap ada. Bapa saya gunakan mata hatinya untuk melihat keadaan rumah. Dia melihat lembaga hitam dan putih di sekeliling rumah. Dia terus rukiahkan rumah lagi sekali. Kami tak fikir tentang perkara itu sangat, tetapi saya dan keluarga mendapat pelbagai mimpi tentang lembaga-lembaga itu. Saya pula terdengar bunyi kuku kat siling. Kami perlukan nasihat ataupun cadangan dari Ustaz tentang isu ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kes yang seperti ini, nasihat saya yang pertama adalah bukan hanya untuk rukiah rumah sahaja, tetapi rukiahkan diri mereka masing-masing. So maknanya bukan tertuju pada satu orang, tapi tertuju pada satu keluarga. Kalau boleh, dia punya nenek dengan atuk duduk sekali untuk rukiah. Sebab
boleh sahaja kemungkinan gangguan tu datang daripada moyangnya ataupun daripada atuk atau neneknya yang masih lagi ada gangguan. Gangguan contohnya di antaranya apa? Di antara jin nasab. Jin nasab. Tahu jin nasab? Tahu? Jin apa namanya? Nasab. Nasab tu keturunan. Yes. Ataupun bahasa Melayu panggil jin Keturunan. Nasab. Nasab dalam bahasa Arab. Yes. Bahasa Melayu keturunan. Keturunan. Jin apa yang ada kena-mengena dengan keturunan? Jin tu lah. Yang itu yang Ustaz hari tu cakap. Apa? Entah. Ingat dan tahu. Saka. Saka. So, di dalam ilmu ruqyah dipanggil sebagai jin nasab. Maknanya jin yang ada kena-mengena dengan keturunan. Boleh saja seperti itu. So, it's always best to ruqyah the whole family including dia punya grandparents dia. So, kat situ nanti once kalau dah ruqyah, ada kemungkinan besar ada di antara ahli keluarga yang ada gangguan. Sebab itu rumah pun diganggu. So, it's very hard to cari rumah yang ada gangguan tapi dia tak berasal daripada orang yang duduk dalam rumah tu yang ada gangguan. Unless kalau you masuk rumah, you beli rumah, you masuk rumah tu, yang tadinya rumah tu memang ada gangguan. Ataupun ada pemujaan-pemujaan kat dalam tu, you masuk, you tak azan, you tak spray rumah, tak pagar rumah, tak baca surah Al-Baqarah, you tak solat fardu, you tak banyakkan zikir kat dalam, you boleh terkena. Dan banyak kes yang seperti ini. So, bila orang lain yang ada gangguan, dia jual rumah. Jadi, orang lain pun tak tahu ini, dia masuk rumah tu, dia kena ganggu. Banyak kes macam ini. So, tapi yang masalah dia, yang orang yang keluar daripada rumah tu, pun ada gangguan juga. Ke rumah baru. Actually, diri dia sendiri. So, dia bawa tu benda ke rumah baru dia. Yang rumah lama, ada beberapa juga yang dah suka duduk kat situ. So, saya nak beritahu kepada orang-orang yang mungkin rasa, dia kena sihir, kemudian rumah ada gangguan. Dia nak jual rumah, pindah pergi rumah baru. It will be the same. So, biasanya you tunggu 5 bulan, 6 bulan, ada balik kat rumah baru. Yang rumah lama pun ada gangguan. Yang rumah baru pun ada gangguan. So, kesian orang yang Baru beli tu So, ada macam gitu tau. Sedihnya. Dia tak bilang. Kan? Bila dah hand over kunci, baru dia bilang. Macam episod Mas. Ada. Macam itulah. So, bila dah sign, dah apa semua, dia kasih kunci, baru bilang. Jaga-jaga, ada hati, ada ini, ada tu. So, ada macam saya punya patient, dia macam not happy lah. Yalah. Macam ditipu. Macam tipu. Cuma masalah dia, kalau bilang awal-awal pun siapa nak beli kan? Bagi saya kan Ustaz, kalau orang cakap rumah tu bila seram berantu, kita teruskan aje lah beli. Terus beli ya. Terus belilah. Kalau saya lah. Dia saya ada pandai cakap anak-anak tahu ni. apa ni semua. Anak-anak. Maksud saya apa tahu, macam kalau tempat tu cantik, kawasan dia ada pasar, ada tu semua, ada MRT ke apa semua, tapi you baru dapat tahu berantu, and then now it's your job to panggil orang untuk rukiahkan rumah. Kan? Plus you dengan ibadah you ke apa tu semua, insya-Allah. Again, kena yakin, kena percaya siapa yang lindung awak tu, insya-Allah. Betul. Itu rumah awak bayar dengan duit penat tu semua, awak fight balik dengan orang. Ya. Ya, true lah. Kan? Memang senang cakap tapi dua-dua kena main peranan lah. Yalah. Dua-dua main peranan. Yang jual tu pula, yang gini, bagi saya lah, ni minta maaf bagi saya, pada semua juga, janganlah macam rasa malu ke apa kalau diri sendiri ada gangguan ataupun ada saka. Pergilah berubat. Orang tak akan pandang rendah. Betul, Ataupun macam, memang masyarakat sekarang ni macam, dia ada saka. Forget it lah dengan orang tu. Ya. Kan, you kena, you help yourself first. Ya. Bukan you yang memuja kan. Ya. Sekarang kita pun tak tahu kan, diturunkan gitu, kita tahu. So, it's okay lah. Orang nak cakap apa, don't berpasal lah. Yang penting kita dengan Tuhan. Biarlah orang benci kita, jangan Tuhan benci kita. Betul. Lagi nak tambah? Tak ada Ustaz. Astaghfirullah.
Assalamualaikum Ustaz Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bacalah disebut nama Ustaz Fadli je. Sedih. Gurau lah. Gurau. Kenapa ya? Tak ada Jangan cakap apa. Kenapa? Tak boleh. Okey. Assalamualaikum Ustaz Fadli. Waalaikumsalam. Cik LT panggil Cik LT ingin bertanya. Dia nak tanya tau Ustaz. Anak saudara Cik baru meninggal. Lepas beberapa hari baru kita boleh clear barang-barang kepunyaannya kerana ibu dan ayah kepada anak saudara tu asyik berasa sedih, terutama ibunya. Cik takut nanti kesihatan ibu dan ayah mudarat pula. Terima kasih. Soalannya? Soalan dia apa? Tak tahu. Ni baru betul. Apa soalan dia? Okey, saya akan bacakan, saya cuba fahamkan. Mungkin soalannya apa tau? Dia terlupa, saya tanyakan Ustaz lah. Mungkin anak saudara kan? Anak saudara. Anak saudara baru meninggal, and then ibu bapa kepada anak saudara tu masih bersedih. So, bila right time, masa yang baik untuk mungkin nak clearkan barang-barang tu semua. Understood. Mungkin. Wah. Sebab ada yang tak nak buang, tak nak clearkan benda sebab mungkin okey itu bilik anak aku je. Setiap hari meratap je, oh ni anak aku punya baju. Kalau boleh kita tak boleh lah macam gitu. Kata orang tu, setahu saya kalau sedih pun tak boleh lebih dari 3 hari. Ya, berpada-pada lah. Ya. Memang again senang cakap lah Suzairi, kau belum kena. Mungkin orang cakap gitu biasa nak cakap ni. Ya. Bagi saya, kita kena reda walaupun susah dan kita kena percaya bahawa yang jadikan kita ni semua Tuhan. Balik ke Tuhan. Kita ni pinjam aja, walaupun tu anak kita yang dari kecil jaga ni semua, itu semua pinjaman sahaja. Macam itulah. Biar Tuhan perintahkan kena sembelih, dibuat Betul. anak tu. So kita kena fikir pasal sebab betul lah. Kita redakan dia. Macam tu. True. So soalannya. Okay, so kalau nak jawab ni memang agak berat sikit. Sebab saya pun ada anak juga kan. So, kita sebagai seorang manusia, kita mempunyai naluri sebagai seorang manusia, ada rasa sifat marah, ada sifat sedih, ada sifat gembira. Itu naluri seorang manusia. Dan wajar sahaja kalau mak bapak daripada budak tadi tu meninggal, wajar sahaja dia bersedih ataupun sampai terbawa-bawa mimpi ataupun sampai mengganggu dia punya aktiviti kehidupan dia. It's normal. Correct. Kita pun tak boleh salahkan dia juga sebab dia pun seorang manusia yang sayang dengan anaknya lah. Dan kalau kita tengok, siapa yang tak sayang dengan anak, dengan keluarga kan. Cuma kalau boleh kita sebagai orang Islam cuba untuk jadikan semuanya wasatiyah, iaitu jadikan semuanya berpada-pada. Boleh kita nak hazin, kita nak sedih, buka, iaitu kita nangis ke apa, it's normal, tak ada masalah. Sebabkan kita sayang dengan anak kita kan. Tapi takkanlah kita nak sedih terus, kita nak nangis terus sampai memudaratkan diri kita. Kalau anak kita tu tengok kita dalam keadaan seperti itu, apakah anak kita ni akan gembira? Tengok mak dia sedih gitu, mak dia nangis sampai tak mandi ataupun jadi yang tadi kerja terganggu, kemudian dibuang daripada pekerjaannya sehingga tak bekerja lagi. Do you think that your son or your daughter tengok macam itu dia akan happy? No. So life have to move on. So kalau kita tengok al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, iaitu harta dan juga anak adalah perhiasan dunia sahaja. So selagi kita masih ada anak kita, masih ada harta kita, appreciate. Sebab kita tak tahu ajal kita sampai bila, sampai mana, dan dia tak kira pun. Tak semestinya, oh dia tua, maknanya kau akan meninggal dulu. Aku muda, aku meninggal nanti. Tak. Zaman sekarang siapa sahaja, tak kisah umur, tak kisah sihat, tak kisah dia tua ataupun muda. So selalu appreciate
orang-orang yang ada bersama dengan kita, especially kita punya keluarga. Nanti dah tak ada, nanti baru kita akan menyesal. So berbuat baiklah kepada mereka, sayangilah mereka selagi mereka masih ada lagi. So bagi saya nasihat tadi, sebaiknya terus kita simpan terus. So jangan biarkan seperti itu, kita simpan terus. Tapi kalau macam simpan dalam box ke apa, itu dipersilakan lah. Tapi kalau ada 1-2 benda yang dia kenangan tu dia nak simpan kat dia punya almari dia khusus ke apa, itu saya pun tak boleh melarang lah. So dia ada memori-memori tertentu bagi mak bapak dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak itu tarik mak bapak dia masuk syurga lah, insya-Allah. Dan kalau macam baju-baju banyak pun dermalah kepada fakir miskin ke yang boleh, kan? boleh, tak ada masalah. Dapat lagi pahala. Dan apa-apa pun kalau misalnya macam kalau semua tengah bersedih ketika ini kan, kita jangan macam rasa macam ya Tuhan kenapa kau buat aku macam gini, kenapa gitu, kenapa gini. Bagi saya sebaliknya kita chill dulu, ada sebabnya dan memang for example kematian, dan you all daripada macam menyalahkan takdir pencipta dan kan bagus doa cakap ya Allah angkatlah rasa sedih saya ni dan gantikan dengan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Dan insya-Allah mungkin anda akan rasa okey after 3 hari ke 4 hari gitu. Insya-Allah. Insya-Allah. Soalan seterusnya daripada Cik M. Tadi ada M lah. Tu Encik. Oh, ni ni Cik. Salam tim puaka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. I just have a... Oh ya, cakap orang putih lah semua. Okey, boleh. I just have a question. Saya ada soalan dan saya harap mungkin tim puaka boleh tanya Ustaz. Okey, saya nak tanya pasal mimpi. Adakah betul kalau kita mimpi buruk, maknanya ada sesuatu? Kan? Mean something? Tanda-tanda. Okey. Tapi benda-benda macam mimpi buruk tu selalunya berlaku pada tengah malam kan? Katanya gitu. What if kalau macam saya mimpi buruk dalam pukul 8, 9 pagi gitu. Tapi itu mungkin besarannya pula? Besar kemungkinan mimpi biasa kan? Macam tu. Okey. So, soalannya? Okey, tak apa. Saya akan jelaskan tentang mimpi je. Tak ada soalan, tak apa. Okey, biar mudah faham. Okey, so mimpi dalam kaedah bahasa Arab dipanggil sebagai ahlam. So ahlam ni mempunyai 3 aqsam, maknanya 3 jenis. Yang satu adalah minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So mimpi itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk para nabi dipanggil sebagai wahyu. Kalau untuk diri kita dipanggil sebagai ilham. Iaitu petunjuk. Okay. So yang daripada wahyu, ada tak dalilnya? Oh, semuanya mesti akan ada dalilnya. So yang pertama sekali yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dapat mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa wahyu untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun berat hatinya, tapi tetap apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau akan lakukan sebagai seorang nabi. So itu menunjukkan bahawasanya hingga sekarang adanya Idul Adha, hari raya haji, ada hari kurban. So itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun sama juga Nabi Yusuf alaihissalam pun sama, pernah bermimpi yang mana mimpi tersebut dia nampak ada ahada asyara kaukaban, iaitu 11 bintang, wasyamsa wal qamar, iaitu dan juga matahari dan juga bintang. Ra'aitumuni sajidin, mereka melihat kepadaku dan mereka sujud kepadaku. So sujud tu maknanya bukan maknanya menyembah, tapi menunjukkan adanya kehormatan. So bila time kecil tu, bila dah dewasa, Nabi Yusuf alaihissalam kan jadi raja. Maka dipanggil keluarganya, maka keluarga ketika jumpa dengan raja kan mereka akan tunduk. Padahal cerita ini sudah diceritakan dulu kepada bapaknya, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub bilang apa? Jangan beritahu mimpi ini kepada saudara-saudara kamu, termasuk dengan Bunyamin, which is zaman sekarang kita panggil Benjamin. Benjamin siapa? Siblingnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sorry. Okay. Yang paling rapat dengan Nabi Yusuf, namanya Bunyamin.
which is zaman sekarang Benjamin lah. Okay. So itu. Kemudian yang kedua adalah minasyaitan, daripada syaitan. So ini yang kadang-kadang orang mimpi buruk adalah daripada syaitan. Dia tak mungkin mimpi buruk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So daripada syaitan. So daripada mimpi buruk ni pun terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah menunjukkan bahawasanya adanya petanda-petanda buruk. Maknanya yang mungkin kita selalu buat ke apa dan lain-lainnya. So itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah daripada gangguan. So gangguannya contohnya kalau seorang itu selalu mimpi jatuh daripada tempat tinggi, mimpi ular, mimpi haiwan-haiwan seperti anjing hitam, ataupun mimpi scorpion, ataupun mimpi di daerah tempat-tempat yang kotor, mimpi dalam toilet, mimpi daerah-daerah tepi-tepi dia ada najis-najis, ataupun mimpi dikejar-kejar sesuatu, mimpi di hutan, mimpi di laut, seperti berenang tapi tak ada arah tujuan seperti itu, ataupun di sungai-sungai, ataupun mimpi yang lain ada juga mimpi yang tak pakai sandal, jalan-jalan jalan kaki ayam, jalan kaki ayam tak pakai sandal, itu sihir biasanya. Seperti itu. So banyak sekali tanda seperti itu daripada syaitan, daripada jin yang ganggu. Kemudian terakhir adalah takhwif, iaitu seorang itu yang mempunyai rasa takut ataupun lemah semangat. So kadang-kadang apa yang dia nampak last, macam tengok movie, tengok movie ke, dia tengok cerita apa-apa kan, then dalam mimpi tu dia akan muncul. macam ada orang cakap apa tau, dia tengok puaka, lepas tu malam dia mimpi. Seram. Oh, Masya Allah. Betul. So seperti itu, maknanya dia lemah semangat, rasa takut. Okay. So mimpi ni terbagi pada 3 bahagian. So tiap kali nanti bila you mimpi, you akan tengok is either daripada Allah, daripada syaitan, ataupun daripada diri you sendiri, maknanya lemah semangat. Okay. So macam tadi, masalah waktu, tak ada khususnya waktu confirm you malam gangguan, pagi tak gangguan, tak semestinya. Bila you tidur, bila you ada start to imagine, di situ dah dipanggil sebagai ahlam, dah dipanggil sebagai mimpi. So dah boleh masuk ke yang 3 tadi tu. Okay. Faham. Saya baru mimpi I think last week. Tapi kata orang, kalau mimpi jangan ceritakan kat orang kan. Yes. Jadi kalau mimpi buruk, jangan cerita dengan orang lain kalau boleh. Jadi saya tak payah cerita lah. Sebab kadang-kadang ada sebagian orang tahu, dia cerita mimpi buruk dia. Nanti orang lain ni dia bilang, oh mungkin nanti kau akan macam gini kot, kau akan macam gitu. Diorang yang tafsirkan. Diorang yang tafsirkan. Kalau ikut para ulama, dia katakan siapa sahaja yang salah menafsirkan mimpi buruk orang lain, maka benda tersebut yang dia tafsirkan yang salah tu akan terjadi pada orang tersebut. So it's always best ketika mimpi buruk, jangan cerita kepada orang lain. Kecuali kalau you panggil doktor ataupun perawat untuk diagnose. That one you have to cerita lah. Kalau tak ada, macam nak tahu kan. Itulah, bila saya mimpi, saya bangun cakap, ni permainan setan lah. Mungkin kau nak melega-legakan kita. Ya tak apa-apa, mimpi. Mimpi lah. Alah, mimpi je. Okay lah. Apa payah saya ni. Mimpi Ustaz, orang cakap tak payahlah cerita. Okay, ada lagi. Okay. Salam tim puaka. Saya nak tanya, kalau saka dari arwah nenek moyang saya dikatakan sudah ditanam di Johor, boleh tak saka tu kembali kepada keluarga kita or future generations to come? Okay. Soalan saya yang pertama bagi dia, tanam tu macam mana, siapa yang tanam dan macam mana cara tanam dia? Apakah dia masuk dalam botol ataupun dia masukkan dalam satu benda kemudian ditanam? Itu soalan saya. So kalau ikut betul-betul lah memang masuk dalam botol ke masuk dari ini, semua tak diperbolehkan. Ada dalam kitab-kitab tak boleh diperbolehkan tak diperbolehkan. Dia bukan satu kitab, banyak kitab-kitab ruqyah. You boleh rujuk. Tapi kebanyakan bahasa Arab lah. So mungkin boleh cari demi terjemahan dia kalau ada. So it's always best to refer dengan kitab-kitab, which is kitab-kitab tidak memperbolehkan masukkan dalam all these kind of things lah. Sebab mereka pun seperti semua manusia, mereka perlukan makanan, mereka perlukan minuman. Dan you tak tahu, masukkan dalam botol, diorang taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan nak diam gitu dalam botol sampai mati, sampai meninggal. So itu termasuk perbuatan yang zalim.
tidak diperbolehkan. Sebab itu para ulama melarang seorang tu untuk masukkan benda-benda seperti dalam botol kemudian di ini kan. Jangan, biarkan dia keluar, biarkan dia bebas. Kalau dia balik lagi, ruqyahkan lagi. Kalau dia balik lagi, ruqyahkan lagi. Sampai benda ni sampai bosan. Ataupun kalau boleh, masukkan dia Islam. Dakwah dengan jin tersebut. Ada tak macam matikan dia dah hancur? Matikan macam mana tu? Macam jadi abu ke? Wallahu alam, tak tahulah. Tapi kalau membaca ayat Al-Quran, dia kadang orang tu akan jin tu akan rasa tersiksa kalau dia mempunyai niat buruk. So, pertanyaan saya itu tadi. Sebab saya pun, pertanyaan saya tak boleh kasih jaminan. Kalau memang benda tu ada orang yang buka ke, ada orang yang korek balik ke apa, sama macam penunggang agama pun sama kan. Nah, that thing come back again. So, saya tak boleh kasih jaminan. Saya pun tak tahu. Atau anjing korek-korek ke gitu, buat main. Allah, can be. Wallahu alam. So, senang aja. Saya tak tahu. Sebab I need to know more details from that. Kalau nak tahu lebih detail lagi, boleh email ke atapsir.com. Saya nak tahu details tu. Oh iyalah, maksudnya email ke Atapsir lah. Jadi jangan jangan email kat puaka. Oh boleh juga email kat puaka. So boleh ada follow up. Kesian admin. Boleh ke? Boleh lah. Boleh email. Bagi tahu botol ke apa gitu. Tapi jangan kancong, jangan takut lah. Alamak, macam mana ni nanti datang balik. Senang aja kalau awak bukan senang lah. Tapi kalau awak ada rasa macam ragu-ragu, rasa seseram, anda boleh ke mana? www.atapsir.com. Ya, dan Ustaz akan insyaAllah dapat bantu awak sekeluarga. Bantu diri sendiri dulu. Ya. Kalau boleh. Kalau perlukan bantuan lebih lagi, nanti saya boleh try untuk bantulah. Tapi best to help yourself first. Ruqyah diri sendiri. Self ruqyah is always the best. Self ruqyah kita semua dah ajar di episod awal-awal lagi, episod 1, episod 2 pasal rumah, pasal diri sendiri. Boleh amalkan tu dulu. Kau rasa macam pening-pening, maknanya adalah tu. Okey, jangan risau. Dah ada pertolongan. InsyaAllah. Last question. Alright. Are you ready? Ready. This is quite tough. Alright, take the tough. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh terangkan kalau telinga sebelah kiri kerap berdesing, apa maksudnya? Jadi check doktor dulu. Kalau boleh. Tak betul. Check doktor dulu lah. Kadang ada orang seperti ini rasa berdesing ke ataupun ada rasa sakit ke apa. Tak check dengan doktor. Oh ingat ni mesti orang sihir, mesti gangguan, mesti apa. Tak. You boleh check dulu. It's always the best lah. To check pergi doktor dulu, check kalau rasa doktor bilang ada masalah, then maknanya sakit dia sakit medical lah. Tapi kalau tak ada, nanti boleh cuba untuk ruqyah sendirilah. Ataupun minta diruqyahkan boleh, tak ada masalah. Apa-apa pun, kalau kita ada alami sesuatu, pergi jumpa cek doktor dahulu. Okey, jangan cakap buat X-ray, MRI, CT scan dan lain-lain. Kalau sakit mata terkelip-kelip gini Ustaz ada gangguan ke? Jumpa cek doktor dulu. Mungkin nerve kita ke apa nerve, gitu. Can be. Sakit mata. Okey. Saya rasa itu sajalah kita punya soalan-soalan. Diharapkan sikit sebanyak semua dapat ilmu daripada soalan yang ditujukan oleh anda semua di luar sana. Dan terima kasih Ustaz kerana hadir hari ini. Sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih banyak dah sudi jemput saya untuk Puaka Extra ni. Dah satu season. Alhamdulillah asyik jemput. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Lepas tu nak ke mana? Dah plan nak ke YouTube channel lain ke? Dah vaksin. Dah habis. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa vaksin yang belum injek tu. Okey. Baiklah. Ingat dah vaksin? Ya. Ustaz dah? Orang sombong. Tak ada gurau-gurau. Okey, dah. Okey, dah habis. Kita apa-apa kalau nak sponsor, nak sponsor, kalau nak support kita, jangan lupa anda boleh beli merch kami di puakasg.com. Dan terima kasih juga kepada tag team. Sekiranya anda ada apa-apa soalan mengenai rumah, kemuskilan, ada benda-benda yang nak tahu macam mana nak jual rumah, bila nak jual rumah pula macam mana, sebab harga rumah berapa tu lain. Satu pula nak jual rumah tapi pasangan jalan jauh. Masuk dalam. So macam mana nak kena jual ni? Macam mana tu semua. Okey, boleh ke tag team SG. Boleh email dorang, boleh request, kita nak buat Zoom, nak
mungkin you all ada banyak pertanyaan, boleh buat Zoom. Diorang sedia untuk awak semua. Okay? Good. Kita buat ke kita boleh buat Zoom for you. InsyaAllah. Yes, insyaAllah. Tengok macam mana nanti ya. Okay, lagi? Dah itu je. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Yes. Susu TVC. C is a channel kan? No. TVC apa? Huh? Susu TVC. TVC apa? Team Video Creator. Oh, Team Video Creator. So, Susu TVC channel. Jangan lupa untuk subscribe. Dan juga tekan butang loceng untuk dapatkan notification ketika kita uploadkan video terbaru kami. Yeah. Dan jangan lupalah share link-link kita ni semua kat you punya social media. Just tag je kat Instagram ke kat Facebook ke apa. Just tag kita orang. Dengan menggunakan itu, mungkin yang lain dapat info, awak juga dapat pahala. InsyaAllah kita tahu. Alhamdulillah saya tengok ramai kat luar juga dah start pakai yang ini. Yang bomber. Bomber jacket. Bomber jacket. Bomber jacket. Okay, nama bomber jacket dengan yang merah yang hitam. Yang merah itu Saga, yang hitam itu. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Dalam Poker Extra. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.